Kita rumi apa? Sifat salbiah. 17 ayat. Oi. Monok. Monok Sifat salbiah. Okey, sebelum kita nak masuk ke dalam sifat salbiah, kita kena tahu sikit lah supaya otak kita nanti boleh berjalan sikit. Sifat salbiah ni ulama susun sebenarnya supaya kita lebih mencerna. Otak kita ni lebih mudah untuk kita tangkap dan lebih mudah untuk kita panggil apa? Cerna. Otak kita ni boleh mudah terima. Sifat salbiah ni sebenarnya sifat yang diadakan supaya dia tidak menjadi kelemahan pada Allah. Tahu? Sifat ni diadakan, disebutkan oleh ulama supaya dengan sifat ni tidak akan nampak kekurangan pada Allah Ta'ala. Ni kena faham. Kalau makna di sini baca tengok. Kalau baca ni. Siapa nak baca? Ni, ada ni. Coba buat. Salbiah iaitu sifat yang dibangsakan kepada menafikan atau menidakkan. Artinya sifat menolakkan segala perkara yang tidak layak atas Allah Ta'ala. Dan sifat salbiah ini ada 5 seperti mana telah lalu sebutnya. Maka sebab dinamakan sifat salbiah kerana dengan 5 sifat tersebut, itulah yang menolakkan atau menafikan Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya dan bersifat segala sifat kekurangan atasnya seperti mana tersebut di bawah ini. Okey, faham tak? Jadi tak kita bagi tahu. Maksudnya saya nak jelas kat sini, kita mengaji ni sistem madrasah lah, sistem madrasah ni sistem mudah faham. Kalau pondok ni dia baca ya. Apa tak tanya lah. Baca ya kan, biasa kata dia baca ya awal sampai habis. Sejam-sejam bicara. Kita faham tak faham ke? Itu yang jadi mengantuk lah, macam-macam. Okey, dalam sifat salbiah ni, sifat yang ulama susun supaya tak nampak kelemahan pada Allah. Sifat ni adalah sifat yang menolak akan kelemahan pada Allah. Sifat lemahnya Allah ni kita boleh pakai otak. Maksudnya sifat mustahil dia bagi Allah ni kita boleh pakai otak. Memang otak kita ni memang layak untuk kita fikir. Memang sesuai otak kita ni. Akal kita ni boleh sampai. Kalau untuk perkara mustahil bagi Allah. Tahu, benda yang berlawan dengan Allah tu, otak kita ni lebih mudah faham daripada sifat yang ada pada Allah. Sekali lagi, sifat yang mustahil bagi Allah, akal kita ni lebih mudah faham daripada sifat yang layak pada Allah. Faham tak? Maksudnya benda-benda mustahil ni kalau kita fikir, otak kita boleh cepat tangkap. Tapi kalau layak pada Allah ni, kita memang tak boleh nak faham. Masuk satu. Macam bagi orang sebelah pula. Macam kuat. Satu, kita menafikan Allah Ta'ala dan permulaan. Ada permulaan. Bapa menafikan Allah Ta'ala ada kesudahan. Mukhalafatuhu Ta'ala lil hawadis, menafikan Allah Ta'ala menyerupai dengan segala yang baru. Terus. Ni. Masuk. 4. Qiyamuhu Ta'ala bi nafsihi, menafikan Allah Ta'ala berkehendak kepada yang lain. Wahdahnya, menafikan Allah Ta'ala berbilang-bilang, tidak bersekutu baginya. Sifat salbiah ini tertentu bagi Allah Ta'ala sahaja, tidak diberi kepada makhluk. Okey nak faham tak ni? Ni benda ni memang kita kena pakai hati. Kalau nak faham pakai hati. Jangan kepada kepala otak. Tapi kalau untuk sifat mustahil, boleh kita pakai otak. Tu kata benda ni kita nak faham, kita lebih mudah faham perkara yang mustahil bagi Allah. Sebab yang tu sesuai. Okey, kita tengok. Ingat balik lah, saya bagi kesimpulan.
Sifat salbiyah ada 5. Apa dia? Yang pertama, qidam, artinya sedia Allah. Yang kedua, baqa, artinya kekalnya Allah. Yang ketiga, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith, menyelisihi, berselisihnya Allah Ta'ala dengan perkara yang baharu. Yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsi, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Yang kelima, wahdaniyah, esanya Allah. Okey, nah, itu makna lafaz. Okey, pertama kita nak bahas tentang qidam. Sifat qidamnya Allah Ta'ala, sedianya Allah Ta'ala ini, apa dia? Allah SWT qidam, berarti sifat qidam ni menafikan Allah Ta'ala ada permulaan. Jadi apa yang kita nak faham dekat sini, kalau otak kita nak faham, kita tengok dulu sifat mustahil bagi Allah. Kalau makhluk macam kita ni, ada tak permulaan? Ada. Betul tak? Kita dulu ni asal kita tak ada. Sebab apa kita ada? Sebab diadakan Allah Ta'ala melalui proses mak ayah kita, mereka berkahwin. Lepas tu bercampurnya air mani lelaki dengan perempuan, maka tercetuslah apa dia? Bulghah. Iaitu seketul darah. Lepas tu mudghah, jadi pula daging. Daripada daging tu, tahu tak kejadian manusia ni? Daripada daging macam tepung, tepung hang buat bulat dah elok. Lepas tu hang penyek jadi telinga. Penyek jadi hidung. Macam tu lah kita ni. Sebenarnya kita daripada seketul daging, lepas tu dibentukkan tek, jadilah corak kita sekarang ni. Siapa yang mencorak semua tu? Kalau bukan Allah Ta'ala. Itu kejadian manusia yang ada permulaan, ada asal kejadian. Macam mana kita nak faham qidam? Bila otak kita boleh tangkap ada permulaan, berarti otak kita kalau nak faham qidam, Allah tidak semacam tu. Allah tidak semacam mana kita yang perlu pada permulaan. Perlu ada asal ataupun orang kata apa, benih pertama. Kalau kita kata benih kita daripada mak ayah kita, mak ayah pada tok wan kita, tok wan tok kita kicik, lepas tu naik buyut sampai jalur ke Nabi Adam alaihissalam. Lepas Nabi Adam sampai mana? Daripada Nur Muhammad SAW. Lepas Nur Muhammad tak ada dah. Habis kali itu. Jadi sebenarnya kita ni ada permulaan, tetapi Allah SWT tidak seperti itu. Ibarat dia macam ni, mudah faham. Allah SWT ni untuk logik manusia, logik akal. Tidak ada jari sebelum ibu jari, tak ada lagi jari setelah anak jari. Macam mana tu? Ni, dia tengok ibu jari tadi, ada tak jari lain? Tak ada. Lepas anak jari kelingking, ada lagi jari lain. Macam mana tu? Boleh fikir tak? Tak ada jari sebelum ibu jari dan tak ada dah jari yang tumbuh lepas jari kelingking. Nampak tak? Main mana tu? Tiba-tiba ada. Macam itulah nak bagi tahu otak kita lebih mudah fikir tentang kelemahan. Sebab otak kita ni memang lemah. Kita boleh sampai takat tu ya. Ada permulaan. Apa yang Allah Ta'ala sifat sedia macam mana? Lawan daripada permulaan tu. Berarti dia tak ada permulaan. Otak kita dipikir lah. Macam mana ni kalau tak ada permulaan? Tiba-tiba ada. Ting, muncul. Itu otak kita tak ada fikir. Faham? Kalau fikir juga, itu belum faham sifat qidamnya Allah Ta'ala. Lagi kita fikir benda ni, lagi kita tak faham. Yang tak faham itulah nama sifat qidamnya Allah Ta'ala. Sedianya Allah Ta'ala. Sedianya Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Ni bagi tahu. Faham tak? Maksudnya sedia Allah Ta'ala menafikan bahawa ada permulaan. Berarti Allah Ta'ala tidak ada permulaan. Contoh, nak bagi nampak sikit. Kalaulah terjadi kiamat. Kiamat ni hancur semua. Bumi hancur. Syurga, neraka semua hancur. Malaikat ambil nyawa pun mati. Dia ambil nyawa semua.
Apakah Allah Ta'ala tak ada waktu tu? Kan? Allah tetap ada. Allah tetap ada. Sedianya Allah Ta'ala tu sebelum ada bumi lagi. Bahkan bumi hancur pun Allah Ta'ala sentiasa bersifat sedia. Nampak tak? Luahnya makna sedia ni. Sediaan Allah Ta'ala ni tidak macam kita. Itu kata kalau kita faham kita ni asal daripada mana, lepas tu kita lepas tu kita bawa pemahaman ni kepada sifat Allah, maka kita tak boleh pakai otak. Kita cerna pakai hati kita. Hati kita, kita pejam mata kita, kita bawa perasaan hati kita. Ya Allah, begitu luahnya sifat Engkau, begitu hebatnya, yang tak ada permulaan. Tengok kami dah ada. Dan kami kalau hancur sekalipun, mati semua dunia ni hancur, bebok, tak ada satu zat ataupun makhluk, Engkau tiasa sedia ada. Nampak tu? Sifat ni kalau kita nak faham, memang tak boleh faham. Macam mana tu? Lepas tu nak mengaji macam mana tak faham? Otak kita boleh fikir benda yang mustahil. Kata ulama, sifat mustahil adalah sifat yang diada-adakan. Memang benda tu memang tak ada, betul tak? Mana ada Allah Ta'ala ada permulaan? Ada tak? Tak ada. Tapi sebab apa ulama buat main? Supaya kita ni lebih mudah untuk kita tangkap, lebih faham dengan kejadian ataupun sifat yang ada pada Allah. Itulah maksud tujuan dia. Tujuan dia buat main sifat mustahil ni supaya otak kita lebih mudah cerna akan sifat Allah yang sebenar-benarnya. Okey, baru qidam. Baqa pula. Baqa sifat menafikan akan ada kesudahan. Bila ada kesudahan, berarti satu benda tu adalah benda yang tak kekal. Betul tak? Bila satu orang tu ada satu benda, macam kita lah manusia, diciptakan daripada muda jadi besar, dewasa jadi remaja, jadi tua. Lepas tua tu dah mula hancur. Lepas tu masuk kubur hancur semua, habis. Apakah Allah macam tu? Macam meja lama-lama repuk jadi ampas, makan anak-anak habis rebuk. Kalian, kereta lama-lama jadi karat lama-lama berlubang hancur. Habis jadi tanah. Apakah Allah macam tu? Allah SWT bahkan tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada tua, tidak ada muda, tidak ada rusak, dan tidak ada baru, tidak lama. Itu macam mana? Kalau lama otak kita boleh fikir, sebab benda tu memang terjadi pada kehidupan kita. Rosak pun kita boleh fikir, sebab boleh nampak benda rosak macam mana. Betul tak? Bila kita fikir, kita kena bawa mai dalam hati sanubari kita. Apa yang aku fikir ni sebalik daripada semua yang ada dalam fikiran aku, itulah dia. Itulah sifat Allah yang kekal. Contoh, kita fikir aku lama-lama akan mati, tapi Allah tidak akan mati sampai bila-bila. Nampak? Aku ada kereta aku lama-lama rusak, Allah tak akan pernah rosak sampai bila-bila. Itu cara kita nak berfikir. Maksudnya kita fikir tentang makhluk, tapi kita ambil yang ada pada Allah, lawan daripada apa yang kita fikir. Kalau kita dapat buat macam tu, insya-Allah Allah akan bagi nur kefahaman kepada kita. Nur kefahaman ni namanya futuh, pembukaan ilmu. Futuh al-arifin. Okey nak? Faham nak? Yang di satu-satu ni kalau dah jelas betul-betul ni tak habis ni. Kalau dalam kitab bersyarah lagi tau. Dia buat pemisalan dalam bahasa kitab ni kitab yang paling mudah ni. Kitab Tasirul Du'afa, kemudahan bagi orang yang lemah. Memudahkan untuk orang yang lemah. Ni kitab
Abdul Qadir bin Wangah Sekam Daratan Patani. Ni saya jumpa Ustaz Sufi kan dekat rumah ke kan. Dia ada sebut, dia kata dalam kitab ni istilah yang digunakan dalam tauhid, istilah yang untuk orang baru pemula macam kita ni lah, istilah yang mudah. Nanti dalam kitab yang besar-besar dia akan buat perkataan yang kita kena nak faham tu lambat. Nantilah kita cerita lain tu. Sebenarnya sifat 20 ni 20 tu ya. Dia tak pergi mana. Cuma cara kupasan daripada ulama ni dia jadi satu kitab. Ulama ni satu kitab lagi. Isi sama. Cuma penjabaran dia, pemahaman untuk guru tu dia tulis. Itu yang kita nak ambil tu pengalaman dia. Okey. Sifat baqa. Ni faham tak ni? Qidam faham ni? Qidam sedianya Allah faham ni. Kalau hangpa nak faham fikir tentang lawan dia. Berarti kalau tak ada permulaan itulah Allah. Itu senangnya. Kalau baqa berarti ada kesudahan. Kalau tak ada kesudahan selama-lamanya itulah Allah. Sifat yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Maksudnya menyerupai dengan segala yang baharu. Maksud baharu adalah selain Allah itu namanya baharu. Selain Allah itu semuanya nama baharu. Baharu ni bahasa kitab ni, kalau kita bahasa kita makhluk. Baharu tu maksudnya benda yang sebelum ni tak ada. Bila ada tu nama baru. Kalau tak ada macam tiba-tiba memang tak ada permulaan, itu namanya lama. Itu tak ada dipakai. Kalau bahasa Arab, lawan baharu namanya qadim. Ni bahasa Arab. Qadim ni termasuk Allah juga. Allah yang tidak ada permulaan. Yang ni kita akan nama tu dipakai juga istilah qadim ni. Ada qadim pula, ada pecah pula. Nanti ya kita bahas nanti. Satu masuk sikit ya, masuk lagi dalam-dalam tu hang lupa nak keluar lah. Duduk dalam sono. Okey dah. Sifat mukhalafatul awadis ni apa dia? Menyerupai dengan segala yang baharu. Maksud menyerupai dengan segala baharu, menyerupai dengan segala yang baharu ni sifat makhluk. Apa sifat makhluk? Lapar, kenyang. Apa sifat makhluk? Ngantuk, kuat. Sifat makhluk. Perkasa. Apa perkasa? Tak ada sifat perkasa, sifat Allah. Kuat macam kita rasa gagah. Asal kita tak kuat. Bila jadi kuat tu, gagah tu makhluk. Tapi semua sifat yang ada pada makhluk yang kita tahu, kita kena balikkan semua tu hanya pada Allah. Allah tidak menyerupai sedikit pun apa yang ada makhluk. Lagi kita kenal makhluk, lagi jauhlah apa yang kita tahu tentang apa yang ada pada Allah. Lawan terus. Lagi kita kenal makhluk macam ni, Allah sebaliknya daripada tu. Langit dan bumi beza dia. Ada kita kata makhluk ni dia punya otak, ada punya pick up, kelajuan otak dia boleh fikir sampai tahun 2020. Dia punya lajunya fikiran dia. Dia punya lajunya fikiran sampai boleh buat orang kata apa? Orang yang mati boleh hidup. Dia punya fikiran dia. Kehebatan yang ada pada makhluk. Contoh kita kata apa dia? Dia boleh buat bangunan. Otak dia tu dia boleh buat bangunan. Seorang dia boleh buat bangunan dapat 200 tingkat. Apa yang kita tengok pada makhluk yang hebat macam mana sekalipun, Allah tu lebih hebat daripada tu. Okay, ni benda ni senang ya. Apa yang kita tengok ada pada makhluk yang kita tahu sekarang ni, apa yang kita tahu tentang makhluk? Makhluk ni ada yang malas, ada yang rajin, ada yang kuat, ada yang bijak, ada doktor, ada mekanik, ada pandai buat kapal terbang. Semua apa yang makhluk. Apa lagi kita kata malaikat? Malaikat ni hebat dia. Dia punya 500 sayap. Satu sayap kalau dia buka 500 lah. Baru satu sayap timur barat tenggelam. Dia punya kelajuan dia kalau tadi kibas tu sejauh mata memandang. Itu baru satu sayap. Kalau 500 sayap, kalah dia kilat dua. Jet pun kalah.
Dia punya kelajuan. Dia punya kaki dia saja 7 petala bumi. Langit dia sampai 7 petala langit. Itu kaki dengan kepala. Apa lagi malaikat? Malaikat Israfil. Dia punya mulut dah macam ni dah. Dah macam speaker tu. Loudspeaker tu. Bumi tu boleh masuk 7,000 bumi. Kalau bumi kita ni satu tu macam bola je. Macam sekali dia tiup tu hancur. Tapi malaikat semua ni yang paling besar apa dia? Malaikat menanggung arash. Malaikat menanggung arash, malaikat Jibril tu terlalu besar lah 7 petala langit seluruh bumi. Dia berdiri dengan malaikat arash antara ni kuping dengan bau. Besar mana? Terus malaikat Jibril, dia punya kepala 7 petala langit, bawah kaki sampai bumi, 7 petala bumi yang ke dalam. Banding dengan malaikat yang duk tanggung arash lah ni kuping ni dengan bau-bau. Besar mana tu? Kita nak banding malaikat Jibril, tak macam semut habuk. Tapi yang kita tahu macam tu, bila kita nampak kehebatan makhluk yang ada pada malaikat, kehebatan dia macam tu, kita nafikan bahawa Allah tidak macam tu. Allah lebih daripada tu lagi. Itu kata kalau kita lagi kenal makhluk, lagi kita kenal siapa yang mencipta makhluk. Siapa yang mencipta makhluk? Itu rasa bila kita kenal makhluk Allah macam tu, hebatnya malaikat Jibril, hebatnya malaikat yang bawa arash. Belum lagi malaikat Malik, malaikat Ridwan. Semua tu dia punya ketua dia, 10 malaikat yang kita kena tahu. Tapi bawah dia banyak lagi. Bawah dia ni pengikut banyak lagi. Tu yang kita kata apa? Macam mana malaikat Roki Atik 2 orang tu ya, duk tulis amal. Memanglah tugas dia tu, tapi anak buah dia ramai lagi. Yang duk jaga kanan kiri kita ni. Apalagi malaikat Israel, ambil nyawa satu hari berapa juta orang. Yang tu kita tahu macam tu, kita balikkan dia. Apa yang kita tahu kita balikkan. Allah tak macam tu, Allah tak macam tu. Macam tu. Bila kita balik macam tu, kita nampak Allah nampak tu dah habis dah fana. Dah nampaknya tu dah fana tu, hampir mata naik atas dah. Yang tu rasa macam tak nak makan, mandi pun tak seronok lah. So macam hidup ni tak bermakna kalau tanpa ibadat. Dia main perasaan ni tu. Bila main perasaan macam tu, kita rasa kita ni masa macam apa? Nanti dalam sangat ni hampa hanyut pula. Cukup lah tu lah. Dia nak maju dengan kita tasawuf ni. Tauhid tak kenal luar kenal je. Qiyamuhu ta'ala binafsi, menafikan akan berkehendak pada yang lain. Allah. Yang ni pun sama juga. Maksudnya apa yang kita fikir lah ni, kita kalau ada susah kita minta tolong dengan kawan, betul tak? Kalau kita lapar, kita kena minta tolong dengan siapa? Dengan nasi yang tolong kita kenyangkan. Ada benda yang menolong kita. Kalau kita haus, kita minta tolong dengan siapa? Dengan ayam. Ayam tu makhluk juga, dia tolong hilangkan dahaga. Bila sakit, tolong dengan apa? Ubat yang bagi tolong hilangkan penyakit. Sebab untuk hilangkan penyakit. Kalau bahasa orang sufi, dia kata sebab, dia tak kata tolong. Sebab menghilangkan penyakit. Makanan, nasi sebab untuk menghilangkan lapar. Sebab baru iman kita jadi betul. Kalau tolong ni macam kita pertuhankan dia pula. Tapi bahasa umum dia tolong supaya kita lebih tangkap. Kalau sama-sama kita umum ni, orang awam. Okey, nampak tak benda tu? Nampak tak ketika kita ada kesusahan berkenaan dengan makanan, berkenaan dengan haus, berkenaan dengan penyakit, kita perlu pada sesuatu. Betul tak? Kita nak faham sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, kita kena lawan fahaman tu. Allah Ta'ala tak berkehendak pada langsung pada apa yang kita tahu. Allah Ta'ala tak berkehendak langsung pada apa-apa pun. Kalau dia nak buat tu dengan kun fayakun, itu pun masih lagi perlu kepada perkataan. Maksud kun fayakun ni bukan perkataan yang kita faham tu. Tu kalau ada orang masa ahli lah, ni pun ada petikai ustaz ni, tabligh ni. Dia cakap Allah Ta'ala berkehendak tu, dia cakap kun fayakun.
Misal dia kata lagi dalam kun tu sebelum sampai nun tu kaf sebut sebut kun kita suara kita terus bunyi nun kan. Dalam nak sebut kun nak sampai nun tu Allah dah buat siap. Itu pun ada tikai juga, tapi kalau orang yang mengaji tauhid dia tak macam tu. Allah Taala berkehendak sesuatu bukan dengan perkataan. Kalau macam tu masih lemah lagi. Masih lemah lagi cara Allah buat macam tu. Allah nak bagi tahu dalam ayat Quran tu, Allah Ta'ala nak beritahu dalam makna takwil, iaitu kekuasaan Allah. Sifat kehendak Allah bukan perlu pada perkataan. Bahkan dengan tanpa fayakun pun Allah boleh buat. Itu nak bagi pahaman kepada manusia supaya nampak hebat Allah dengan mengatakan, kalau aku kata jadi. Itu sebenarnya Allah Ta'ala nak bagi tahu kehebatan Allah tidak seperti itu, lebih lagi pada tu. Dengan perkataan kun fayakun baru jadi. Itu masih nampak lagi kita ni rasa macam kan itu aku boleh buat kun fayakun. Kita kena mengaji tauhid ni. Kalau saya dapat, kalau perkataan kun fayakun tu pun kita kena faham bahawa sebaliknya Allah Ta'ala dia nak buat satu tu dengan apa yang ada yang kita nampak ni, sebaliknya kita faham yang lawan dia. Faham tak? Macam kita berkehendak pada sesuatu dengan lapar kita cari nasi. Allah berkehendak tapi tak perlu pada benda tu. Lebih hebat daripada tu. Tapi Allah Ta'ala ada sifat berkehendak, tapi berkehendak dengan diri dia sendiri, dengan cara Allah. Cara Allah. Kita tak boleh buat cara kita. Itu dah kata binafsihi, dengan diri dia sendiri. Diri dia sendiri itu dengan rahsia Allah lah. Bukan dengan cara yang kita fikir. Cara yang kita fikir tak betul. Faham lah? Benda ni yang kena main lah otak hamba kena lawan. Main fikir kena fikir lawan. Supaya kita lebih cepat, lebih cekap. Nanti dalam mimpi nanti beritahu pula, ada pula siapa mimpi kan. Allah Ta'ala ni dia kalau nak jadi hampa ni, dia boleh tanpa melalui perut mak ayah hampa. Dia buat macam Nabi Adam tu. Jadi hampa ni buat ni, jadi ni macam Nabi Adam lah. Buat macam hampa ni, jadi hampa ni macam Nabi Adam lah. Nabi Adam tak ada buat macam mana? Buat jadi jasad daripada tanah. Betul tak? Itu pun kalau kita kata Allah buat macam tu, itu pun masih lagi tak betul. Sebab kita menyerupai Allah dengan makhluk. Berarti Allah Ta'ala wujudnya dia berkehendak dengan dia bukan dengan cara yang kita fikir. Memang otak kita kena kosong. Aku yakin Allah Ta'ala berkehendak dengan diri dia sendiri. Takat tu tak difikir dah. Berkehendak tu dengan apa, tak boleh. Kalau fikir juga, itu masih salah, masih bohong, masih karut apa yang kita faham dengan otak kita. Itu kata bab masalah tauhid kena pakai hati nurani yang bersih. Tak boleh hati nurani yang campur dengan otak. Kalau campur dengan otak, berarti masih lagi karut, masih lagi ada yang virus yang tak kenal, virus yang tak kita kenal. Yang kelima, wahdaniyah menafikan Allah Ta'ala berbilang-bilang. Bilang-bilang ni kita boleh sebutlah dua. Satu tampak satu jadi dua. Satu tolak satu jadi kosong. Satu bagi dua jadi setengah. Masih lagi boleh diolak-alik, bolak-balik, boleh dibagi-bagi. Tapi maksudnya Allah Ta'ala ini dia hanya esa tidak bersekutu dengan siapa-siapa. Maksud kita lawan fikiran kita. Kita lawan Allah Ta'ala bukannya satu boleh bagi dua, tapi hanya esa itu bersih. Esanya Allah Ta'ala itu bersih. Qul huwallahu ahad, kata Allah. Katakanlah dia adalah Allah yang esa. Cukup takat tu tak payah nak fikir lain. Kalau kita fikir, kalau satu ni aku ada ayam ataupun tebu, aku boleh ada satu, tapi aku boleh potong juga. Potong setengah. Buat tebu ada sebatang, panjang. Kita nak guna, nak makan dua orang, boleh potong. Tak macam tu. Allah Ta'ala bukan satu yang kita maksudkan macam tu. Esanya Allah Ta'ala tu tidak berbilang-bilang, tidak boleh dibahagi-bahagi. Macam mana cara nak faham bahagi-bahagi ataupun tidak berbilang? Apa yang otak kita dapat tangkap, kita kena faham lawan kepada otak kita tu. Aku kena faham cara dia, aku kena nafikan apa yang aku fikir. Apa yang aku fikir ni aku tolak semua.
Allah Ta'ala satu, masuk satu ni yang aku tak boleh fikir. Itulah Allah. Sifat salbiah ini tertentu bagi Allah sahaja. Jadi datangnya 5 sifat ni, idam, baqa, mukhalafatu, qiyamuhu, nafsi, wahdaniyah. 5 sifat ni adalah kita nak ikatkan sifat ni hanya pada Allah sahaja, tak ada pada makhluk. Tapi makhluk ni kita boleh fikir, tapi tujuannya supaya kita lebih faham dengan sifat yang sebenar daripada Allah. Faham? Sifat mustahil tu kita boleh fikir, tapi untuk kita faham, lebih kenal siapa sebenarnya sifat Allah tu. Apa yang sebenarnya sifat Allah. Faham tak? Faham? Kalau hampa nak bagi terangan dekat orang lain pun, hampa bagi fahaman yang otak boleh fikir dulu. Jangan bagi kefahaman terus direct. Sedia Allah ni macam hampa tak ada semua dah. Benda tu dah ada. Sebelum hampa ada, dia ada dah. Orang boleh faham dah. Itulah ulama bawa main sifat mustahil supaya otak kita boleh tangkap, boleh cepat faham. Jadi kalau hampa nak cerita tu, cerita macam saya cerita tadi, insya-Allah hampa akan lebih mudah faham. Tu kata kalau kita nak sembang dengan orang beragama, jangan terus sembang agama terus. Lari orang. Kan? Kita tengok Ustaz Mai dah hari pertama mungkin dia dengar sejam tak apa. Hari kedua ketiga mungkin kosong. Dia pecah tu tu tak lah main nak ceramah dah tu. Jom. Dia pecah tu jadi tak kena lah. Hari pertama memang lagi depa dengar kita bagi semua. Sifat 20 wajib kena mengaji. Semua tunduk. Kan? Sampai habis sifat 20. Kaunuhum mutakaliman. Lah kali esok tu dengar bunyi motor ya. Main pum belum. Habis kosong. Sebab apa? Sebab kita pi tu dengan cara dengan cara awal tu kita terlalu orang kata apa terburu-buru. Macam tadilah kita bagi terus fahaman terus. Kita tak mula daripada dasar dia. Dasar dia tu kita bawa dulu sifat yang mustahil supaya dia nampak otak kita ni boleh jalan dulu, baru kita balikkan. Balikkan tu atas kemahiran hampa pula. Bukan semua orang boleh balik. Contoh kita kata Allah Ta'ala ada, maksudnya ada itu tidak didahului dengan ada. Macam mana tu? Pelik tak? Contoh kita kata jari lah. Tak ada jari sebelum ibu jari. Lepas tu tak ada jari setelah kelingking. Boleh fikir tak benda ni? Boleh fikir? Faham? Apa? Mana jari ni? Sebelum ibu jari mana? Ada tak? Tak ada? Lepas anak jari ada? Betul? Di mana? Itulah nak katanya kehebatan itu. Tidak ada permulaan dan tidak ada akhir dia. Itu maksudnya. Dia tak ada permulaan. Tengok, ada ibu jari. Lepas tu dia tengok, tak ada. Di mana? Tak habis bila-bila. Okey, dah cukup kot. Dalam pembahasan kita ni ada yang tanya apa-apa tak? Ada pertanyaan yang tentang sifat 5 sifat ni. Idam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah. Sifat ni diadakan adalah untuk menolak sifat kelemahan yang ada pada makhluk. Itu tujuan didatangkan, nama dia sifat salbiyah. Menafikan kekurangan yang ada pada Allah. Menafikan. Nanti kamu fahamlah apa dia maksud menafikan tu. Cuba nanti balik, renungkan balik, ataupun dengar nanti rakaman ni, renungkan balik. Cuba renung sendiri. Ingat, ilmu ni pakai hati. Jangan pakai otak. Kalau hampa pakai otak, tak sampai. Faham? Kena pakai hati. Pejam mata, renung dalam-dalam. Nanti Allah akan datangkan nur. Nur tu nanti hampa nampak lah. Nampak punya kehebatan Allah yang tak ada tandingan dengan apa makhluk sekalipun. Hatta aku ni hancur sekalipun, tak ada tandingan. Dah cukup kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa yaqinan sadiqan wa fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Subhanallah bihamdihi subhanakallah bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.